أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu juga walaupun ada kelewatan. Saya mohon maaf ini kerana ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan tak dapat diselesaikan cepat. Tak apa, apapun kita mulakan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini kita akan masuk kepada tajuk sedekah dan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Nabi SAW telah bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftutilat nafsuha wa araha law takallamat tasaddaqat fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Dia kata, inna ummi inna ummi uftutilat nafsuha. Ya, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dengan mendadak. Ibu dia meninggal secara mendadak, tak sangka-sangka. Ya, ialah dah sampai ajal. Dia meninggal lah. Tapi pada kita, tak sangka-sangka pagi tadi sihat aja. Macam tu. Ya, jadi berlaku pada sahabat ini, ummi dia meninggal secara mendadak. Ya. Wa araha, dan saya kira, law takallamat tasaddaqat, dan saya kira seandainya ibu saya berbicara, nescaya dia akan bersedekah. Fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha, maka apakah ia mendapat pahala bila saya bersedekah untuknya? Ya. Jadi sahabat ni, ibu dia meninggal dunia secara mendadak. Ya, secara tiba-tiba pada pandangan kita lah. Dia kata kalau mak dia boleh bercakap, sudah tentu mak dia akan suruh dia untuk bersedekah. Sebab dia tahu mak dia ni sebelum daripada meninggal dunia memang orang yang suka bersedekah. Dan kalaulah mak dia tahu bahawa dia akan meninggal hari itu, tentu dia akan suruh saya bersedekah hari ini untuk dia. Nak tanya, ya Rasulullah, mak saya dah meninggal, tak sempat dia nak pesan untuk saya bersedekah. Walaupun saya tahu kalau dia boleh bercakap, dia akan suruh saya bersedekah. Kalau saya bersedekah untuk dia, itu, fahallaha min ajrin, adakah dia dapat pahala, ya Rasulullah? Ya, fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha. Ya, adakah ia mendapat pahala bila saya bersedekah untuknya? Apa kata Nabi? Naam, ya, kata Nabi. Ya. Kalau kamu bersedekah untuknya, dia akan dapat pahala. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa orang yang telah meninggal dunia masih lagi boleh mendapat manfaat daripada amalan orang yang ada di atas dunia. Itu. Kenapa? Karena ibu lelaki ini telah pun meninggal dunia. Dia sudah berada di alam barzakh, di alam yang lain. Anak dia berada di alam dunia. Dia bertanya kepada Nabi, kalau saya bersedekah untuk ibu saya,
Tak kiralah sama ada harta tu harta mak dia ke, ataupun harta diri dia ke. Tetapi saya bersedekah, pahalanya niat untuk ibu saya. Dapat tak ibu saya? Nabi kata, naam, dapat. Bermakna, orang yang telah meninggal dunia mendapat manfaat juga daripada sedekah yang dibuat oleh orang yang masih berada di atas dunia ini. Kalau dia niatkanlah. Dia niatkan sedekah ini pahalanya untuk ibuku. Sedekah ini pahalanya untuk ayahku. Dapat faedah. Dapat faedah. Baik. Kita dengar hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu, rawahu Muslim. Hadis ini daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi kata, idza matal insan, apabila seseorang itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalannya. Makna terputus amalan tu, dia dah tak boleh nak beramal dah. Sebab amalan-amalan ini dibuat ketika kita masih lagi hidup di atas dunia. Maka bila dah meninggal dunia, roh kita telah tercabut dari badan kita, kita sudah berpindah ke alam lain. Maka ketika itu bukan alam untuk menerima amalan, bukan alam untuk beramal, tetapi alam untuk diperiksa amalannya. Itu yang Nabi kata, bila orang itu telah meninggal dunia, terputus segala amalannya, dah tak ada peluang lagi untuk dia beramal. Illa kacawali. Kacawali, ada beberapa perkara yang si mati itu, walaupun dia sudah terbaring di dalam liang lahat, dia masih lagi boleh mendapat manfaat daripada insan lain yang berada di atas permukaan bumi. Apa dia? Illa min thalas, melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah dia. Waktu dia hidup dulu, dia ada bersedekah, dia ada berwakaf, dia ada berhibah. Ya, dia sedekahkan. Ini duit RM500, saya sedekahkan kepada madrasah ini, kepada masjid ni. Masjid pula beli kipas. Kipas tu digunakan oleh orang setiap kali waktu semayang. Setiap kali waktu semayang mengalir pahala kepada dia. Sebab tu dia panggil sedekah jariah. Sedekah yang mengalir. Apa yang mengalir? Mengalir kemanfaatannya kepada orang di atas muka bumi. Mengalir pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu dia. Jadi maknanya sedekah jariah kita ni dapat menolong kita. Bila mana kita ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya. Ilmu. Waktu dia hidup atas dunia dulu, dia ada mengajar ilmu. Tak kiralah ilmu agama ke ataupun ilmu fardu kifayah yang membawa kebaikan. Dia mengajar anak-anak muridnya tentang ilmu perubatan. Anak-anak muridnya menjadi doktor ternama, akhir sekali mengubati orang ramai. Ramai orang yang jadi sihat kembali setelah sakit dan dapat beribadat. Segala pahala itu dapat kepada dia. Sebab kenapa? Kerana doktor ini mendapat ilmu kerana didikan pensyarah dia yang terdahulu, yang telah pun meninggal dunia. Kalau ilmu perubatan itu pun tuan-tuan diberi pahala oleh Allah, bagaimana kalau ilmu agama? Kita mengajar kepada anak murid kita ilmu nahu umpamanya. Ilmu nahu, ilmu saraf ni tuan-tuan, ilmu bahasa Arab yang mana dia dipanggil ibu kepada ilmu nahu saraf ni. Dengan menguasai ilmu nahu dan saraf,
pelajar akan mula dapat mentelaah kitab-kitab dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab menjadi bahasa rujukan utama dalam ilmu Islam. Bila dia dah menguasai nahwu saraf, dapat dia menguasai kalimat-kalimat Arabiah dengan baik, menguasai balaghah dengan baik, dia dapat faham kitab-kitab Arab. Bila faham kitab-kitab Arab, maka menyebabkan dia dapat mentelaah, dapat mengambil ilmu dan dapat mengajar orang. Segala pahala itu kembali kepada orang pertama yang mengajar di ilmu nahwu tadi. Sebab itu orang paling beruntung, guru paling beruntung atas dunia ni agaknya siapa? Guru paling beruntung atas dunia ni tu ustazah-ustazah kita yang duduk di rumah-rumah yang mengajar budak-budak alif atas A, alif bawah I, alif depan U. Ustazah-ustazah, ustaz-ustaz yang duduk di sekolah kafah, ya, yang duduk di sekolah-sekolah kindergarten Islam, mereka mengajar anak-anak murid mengenal huruf alif beta tu, diajar kenal. Daripada kenal huruf dah boleh mengeja. Daripada boleh mengeja dah boleh membaca. Semuanya bermula di situ. Bila dah pandai membaca, budak ini ibarat orang dah diberikan kunci, dia boleh buka laci itu, dia boleh buka laci ini, akhir sekali membesar menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Berpunca daripada ustaz-ustazah yang duduk masa Raja Satu dulu. Kan besar pahala itu. Jadi sebab itu nak jadi jutawan di akhirat, jadilah guru. Nak jadi jutawan di akhirat, jadilah guru. Guru pula, guru tu yang duduk di kindergarten tu. Bukan maksud yang jadi pensyarah di universiti, tak macam tu. Pensyarah di universiti pun mengajar anak-anak kita di tahun 1 tu, dia ajar asas engineering, katakan. Nanti budak ni tahun 2, tahun 3 buat PhD, buat master, semuanya berpunca daripada ilmu asas yang diberi oleh pensyarah sewaktu di tahun 1 dulu. Ini sangat besar. Ini ilmu yang bermanfaat. Sebab itu berusaha untuk menjadi orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Jangan jadi orang yang suka menyusahkan orang lain. Jadi orang yang sentiasa pandai masak apa? Pandai masak kuih kangkung. Kuih rus. Kuih rus, ajarkan. Ya, kawan kita belajar buat kuih rus, dia buat kuih rus bagi suami dia makan. Suami dia semenjak itu jadi suami yang sayang kepada isteri dia. Kita dapat pahala. Bila kita meninggal, pahala itu berjalan. Ya, baik. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, ataupun seorang anak lelaki soleh yang ia tinggalkan dan anak itu berdoa untuk arwah bapa dia. Bapa dapat habuan di dalam kubur. Ya, karena apa? Suatu di atas dunia dulu letih dia mendidik anaknya untuk menjadi seorang anak soleh yang mengamalkan agama, yang tidak tinggal solat, yang suka berzikir, yang suka baca Quran. Akhir sekali anak ini menjadi anak yang tak pernah tinggal doa untuk bapa dia, untuk arwah mak dia. Doa-doa tersebut masuk ke dalam masuk ke dalam kubur bapa dia, dan bapa mak dapat manfaat. Jadi ini 3 perkara yang Nabi sebutkan, yang mana menunjukkan bahawa orang yang berada di alam barzah di sana masih boleh mendapat manfaat daripada kita. Ya, sebab itu Nabi SAW kita dengar gitu, Nabi lalu di tepi kubur dua orang lelaki, kan, 2 orang penghuni kubur. Lalu Nabi pun berhenti. Nabi kata kedua mereka sedang diazab. Ya, Nabi berada atas dunia, penghuni kubur 2 orang tu dalam alam barzah. Nabi kata kedua orang ni sedang diazab. Nabi pun mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu dibelah 2 dan dicacakkan sedikit di kubur ini dan satu lagi di kubur sana. Maka Nabi kata, sahabat kata, mengapa? Adakah orang dalam tu dapat manfaat? Ya, dapat manfaat. Sesungguhnya azab mereka akan diringankan selagi mana pelepah kurma ini masih lagi lembab dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa mereka dapat manfaat. Sebab itu kita janganlah terpengaruh dengan ajakan-ajakan setengah orang yang kata tak payah nak baca Yasin kepada orang meninggal dunia, bukan sampai pun. Maka tak payahlah kita ikut mereka. Ya, biarkanlah mereka dengan pandangan mereka, dan kita doakan mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa juga. Tak payahlah kita ni
nak bertengkar, bergaduh kerana masalah ini. Nak buat, hujahnya ada. Tak nak buat, itu tak mengapa. Mungkin dia ada amalan-amalan lain yang dia buat yang dapat mengimbangi pahala dia di akhirat nanti, insya-Allah. Ya. Baik, habis. Tadi kita bincang tentang kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sekarang ni kita masuk kepada hadis yang lain pula. Pujian bagi orang yang sudah meninggal. Itu. Orang yang telah meninggal ni, sunat kita puji-puji dia. Jangan dikutuk-kutuk dia. Itu. Bukan kerja kita orang Islam ni nak mengutuk-ngutuk orang. Kita elok bercerita tentang kebaikan orang. Ya. Kecuali lah kalau orang itu merupakan pemimpin yang sangat zalim, yang boleh memudaratkan rakyat, itu lain cerita. Itu. Ini kalau kita sama-sama kita, dia pun tak ada apa-apa pun. Itu cuma ialah sedikit kesalahan yang dia buat, kita pun umpat dia, keji dia. Hidup sampai mati kita keji. Ini tak boleh. Ya. Baik. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala. Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Thumma marru bi ukhra fathnau 'alaiha syarran. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Faqala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat. Faqala hadza athnaitum 'alaihi khaira fawajabat lahul jannah wa hadza athnaitum 'alaihi syarra fawajabat lahun nar. Antum syuhada'ullah fil ardi. Hadis muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia telah berkata, marru bi janazatin. Suatu ketika ada jenazah lalu di hadapan para sahabat. Jenazah, orang angkat jenazah dalam keranda, lalu di hadapan para sahabat yang sedang duduk-duduk. Bila para sahabat lalu tengok jenazah tu, mereka kenal jenazah tu. Sebab itu fa'athnau 'alaiha khaira. Lalu mereka pun memuji-muji atas kebaikan jenazah itu. Dia kenal dalam keranda tu siapa? Dalam keranda tu si fulan. Oh, si fulan ni dulu hidup atas dunia, orangnya bagus. Orangnya pemurah. Orangnya tidak pernah dengki pada orang lain. Orangnya penyabar. Orangnya. Para sahabat memuji jenazah itu. Menyebut kebaikan-kebaikannya. Itu bila Nabi bila Nabi dengar para sahabat memuji jenazah itu, apa kata Nabi? Wajabat, telah wajiblah. Para sahabat dengar telah wajib. Apa ni? Rasulullah tak habis cakap. Rasulullah kata wajabat, telah wajiblah. Bila Rasulullah dengar para sahabat memuji jenazah, menyebut kebaikan-kebaikan dia, maka Nabi pun sebut wajabat, telah wajib dah. Telah wajib apa? Tak beritahu lagi. Thumma marru bi ukhra fa athnau 'alaiha syarra. Kemudian pada saat yang lain ada jenazah lalu di hadapan para sahabat. Dan para sahabat menceritakan kejahatan jenazah itu. Kali ini yang lalu tu pula satu jenazah. Sahabat kenal orang dalam keranda itu. Lalu para sahabat bercerita tentang kejahatan mereka. Kejahatan orang dalam tu. Ini atas dunia dulu orang ni begini. Ya. Nabi pun kata apa? Bila Nabi dengar begitu, Nabi kata, ya, wajabat, telah wajiblah. Para sahabat pun tanya, wajib apa? Nak tanya segan. Lalu Umar pun bertanya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar pun bertanya kepada Nabi, ma wajabat, apa yang wajibnya ya Rasulullah? Bila kami memuji jenazah itu, Rasulullah sebut wajabat, telah wajiblah. Bila ada jenazah yang keji lalu, maka para sahabat menceritakan kekejian dia, maka Tuan pun kata wajabat, telah wajiblah. Apa benda yang wajib tu ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, qala hadza afnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Nabi kata,
terhadap orang yang kamu puji kebaikannya, maka baginya syurga. Jadi jenazah pertama yang lalu tadi kamu puji dia, kamu sebut kebaikan-kebaikan dia. Maka bila kamu sebut kebaikan dia, ya, bila kamu sebut kebaikan dia, maka pada ketika itu maka Nabi kata wajabat, maka telah wajiblah syurga ke atasnya. Maka telah wajiblah syurga ke atasnya. Ya. Wa hadza athnaitum alaihi syarra, dan yang ini pula kamu katakan kejahatan dia. Wajib juga. Wajib apa? Wajabat lahun nar, maka wajiblah ke atasnya neraka. Antum syuhadaullah fil ardi, kamu sekalian adalah merupakan saksi Allah di muka bumi ini. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya Nabi nak ajar kita, tolonglah, ya, jenazah yang ada di hadapan kita itu kita puji dia. Sunat kita memuji dia. Itu yang bila kita pergi solat jenazah, Pak Imam tanya, lepas kita solat jenazah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam tanya, apa kita nak kata pada jenazah ini? Baik. Ya, itu memuji jenazah. Tapi sepatutnya lebih elok kita buat satu majlis khas untuk memuji-muji dia. Ya, majlis khas untuk memuji-muji jenazah. Yang dipanggil ritha. Majlis ritha. Majlis untuk ritha wasana. Majlis untuk kita memuji jenazah ini. Cerita kebaikan dia. Arwah ini waktu hidup dulu orangnya sangat amanah. Orangnya sangat pemurah. Orangnya, kita cerita kebaikan dia. Sebab bila kita cerita kebaikan dia, tuan-tuan, kita menjadi saksi kepada Allah. Kita menjadi saksi terhadap Allah. Kita menjadi saksi kepada Allah terhadap jenazah ini bahawa dia ni orang yang baik. Sebab kita ni merupakan saksi-saksi kepada Allah di muka bumi ini. Kita menyaksikan bahawa si fulan ini adalah orang yang baik. Maka kita cerita tentang kebaikan dia. Cerita kebaikan dia. Kita dekat Malaysia ni tak buat majlis ni. Tak buat. Sebab itu, cubalah kita buat. Bagi imam-imam, ya, lepas kita solat jenazah tu, sebelum diangkat keranda tu, marilah kita panggil 3 orang. 3 orang datang depan. Mari kita cerita kebaikan dia. Sebelum kita bawa jenazah ini ke kubur, ya. Apa kata sahabat-sahabat yang pernah bergaul dengan dia, kenal dia, ya. Cuba cerita sedikit kebaikan dia ni. Mereka pun, saya kenal dia. Dia ni dulu masa hidup dulu, dia ni peramah orangnya, tak kedekut orangnya. Cerita. Sebab bila kita cerita kebaikannya, Nabi kata wajib atasnya syurga. Jangan cerita lagi kejahatan dia. Sembunyikan kejahatan dia. Orang itu sebab bila kita cerita tentang kejahatan dia, wajabat lahun nar, wajib atas dia neraka. Tutup kejahatan dia. Apa nak dibongkar lagi? Biarkan cerita kebaikan dia. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Kita pergi sedikit lagi. Sedikit lagi, kita ada masa lagi, ya. Macam mana gambar dah okey ke? Dah okey ke gambar? Tadi kata ada gelap-gelap sikit. Terpadam terus ke? Kita dengar satu hadis lagi. An Abil Aswad qol qadimtul Madinata fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazatun fauthniya ala sahibiha khaira faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat thumma murra bi ukhra fausniya ala sahibiha khaira faqala Umar wajabat thumma murra bi thalitha fausniya ala sahibiha syarran faqala Umar wajabat. Qala Abu Aswad fakultu ma wajabat ya amiral mu'minin. Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Aswad, dia kata apa?
Saya datang ke Madinah Al-Munawwarah dan duduk bersama dengan Umar Ibn Khattab. Kemudian ada jenazah lalu. Kemudian saya memuji kebaikan jenazah itu. Maka Umar pun berkata, wajib baginya. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain dan saya mengatakan kejahatan jenazah itu. Maka Umar berkata, wajib baginya. Kemudian lewat lagi jenazah lain dan saya mengatakan kejahatan jenazah itu. Umar berkata, wajib baginya. Maka Abul Aswad bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan wajib di sini ya Amirul Mukminin? Bila lalu jenazah kami puji jenazah, kamu kata wajib baginya. Bila kami keji jenazah itu, kamu kata wajib baginya. Apa benda yang wajib ni, wahai Amirul Mukminin? Lalu Sayyidina Umar pun bercerita kepada mereka apa makna wajib di situ. Qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak cakap seperti mana apa yang Nabi cakap, kata Umar. Apa Nabi kata? Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahul Allahul jannah. Ya. Nabi kata apa? Nabi kata, ya, yaitu setiap muslim yang disaksikan baik oleh 4 orang, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga. Nabi pernah kata, mana-mana jenazah muslim ada 4 orang menyaksikan kebaikan dia, maka orang ini Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Faqulna wa thalatha, dan kami bertanya kalau 3, Nabi kata juga 3 orang. Nabi kata 3 pun tak apa, wa salasah. Faqulna wa ithnan, macam mana pula kalau 2 orang ya Rasulullah? Qala wa ithnan, Nabi kata kalau 2 orang pun masuk syurga juga. Summalam nas'alu anil wahid, dan kami tidak bertanya kepada Rasulullah tentang seorang sahaja. Maknanya Nabi nak cerita bahawa mana-mana jenazah yang dipuji kebaikannya oleh 4 orang, ataupun dipuji kebaikannya oleh 3 orang, ataupun dipuji kebaikannya oleh 2 orang, maka orang itu wajabat lahu jannah, wajib ke atasnya syurga. Sebab itu kita buat majlis puji mayat. Tak salah, bagus buat itu. Ya, cerita kebaikan dia. Buat satu, sebab kita ini syuhadaullah fil ardi. Nabi kata apa? Antum syuhadaullah fil ardi. Kamu semua ialah apa ni? Merupakan saksi Allah di atas muka bumi. Kita memberi saksi kebaikan dia. Kita tolong jenazah ini. Maknanya bila kita puji jenazah itu dengan kebaikan, jenazah akan dapat manfaatnya. Buat majlis. Sekarang ni sebelum kita angkat jenazah ini, maka mari kita mendengar sepatah 2 kata daripada teman-teman yang rapat dengannya, bercerita tentang kebaikan dia. Kita pergi ke depan. Saya menjadi saksi di hadapan Allah bahawa orang ini masa hayatnya orangnya baik. Baik macam mana? Orangnya begini. Cari 4 orang. 4 orang takkan jenazah tu tak pernah buat baik. Cari 4 orang. Begitu. Ini adab kita bila kita pergi menziarahi mana-mana jenazah. Buat penyaksian ke atas kebaikan jenazah itu. Macam mana boleh buat? Malulah Ustaz. Malulah, orang tak pernah buat. Orang tak pernah buat, kita nak buat. Sebab kita dah belajar. Kita dah belajar buat. Saya kalau mengimamkan solat jenazah, memang saya buat. Sebelum jenazah itu diangkat, kita pun ajaklah paling tidak 2-3 orang kawan dia. Ramai yang nak pergi. Ramai yang nak beri penyaksian. Sebab mereka kenal jenazah ni orang baik. Dan ketika itu, kita dapat membersihkan nama jenazah. Kita dapat melegakan sedikit kesedihan keluarga jenazah. Ya, kan bagus. Ya, ada pun mengutuk, tutup mulut. Jangan mengumpat, mengutuk dia. Ya, tak takut ke dengan Allah? Dah ada depan jenazah ataupun tak takut lagi dengan Allah, masih nak mengumpat lagi? Jangan buat, ya. Kita puji jenazah tu. Nanti bila kita buat orang, nanti bila kita meninggal, nanti insya-Allah ada orang akan buat majlis puji jenazah kita pula. 4 orang puji jenazah, Nabi kata wajabat lahul jannah. 3 orang puji jenazah, Nabi kata wajabat lahul jannah.
2 orang puji jenazah, Nabi kata wajabat lahul jannah. So, tinggal nak amal aja lagi. Tinggal nak mengamalkannya lagi. Dulu masa saya berada di tanah Arab, di Syria, bila ada ulama-ulama meninggal dunia, memang ulama itu jenazahnya akan selepas dimandikan, selepas dikapankan, diletak dalam keranda, bawa dekat masjid. Bawa dekat masjid Bani Umayyah, masjid yang besar. Dekat situ kawan-kawan yang seangkatan dengan dia. Ya, ulama-ulama yang dulu pernah belajar dengan dia, yang biasa duduk dengan dia, biasa kerja dengan dia, keluar ke depan bercerita tentang kebaikan dia. Hebat. Ya, jadi cuma kita dekat Malaysia ni benda ni kita belum buat lagi. Kita buat insya-Allah. So itu saja. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Minta maaf sangatlah kerana saya terlewat tadi. Sebab pagi-pagi saya pergi jogging dekat dataran Batu Pahat. Sebab nak dapatkan 10,000 langkah satu hari, nak ambil masa sejam juga berjalan. Jalan cukup 10,000 langkah, berhentilah balik lah. Bila balik tu yang ambil masa nak sampai rumah ya. Jadi saya minta maaf atas kelewatan itu. Esok insya-Allah kita cuba tepati waktu. Ya, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.